Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas Fikir Arif dan Fikir Amanah. Jadi pada hari ini bertarikh 3 Ogos tahun 2021 hari Selasa, kamu bersama-sama sekali lagi dengan cikgu bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Untuk sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini, kita akan menyambung semula tajuk yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu berkaitan dalam bidang pendidikan kesihatan dengan tajuknya eksploitasi. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini supaya kamu dapat meningkatkan lagi kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk eksploitasi. Tajuk kita pada hari ini adalah eksploitasi. Dengan subtopiknya yang pertama adalah punca-punca eksploitasi. Yang keduanya, cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Yang ketiga, kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat. Standard kandungan kita pada hari ini 7.1 kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri, iaitu bertindak secara bijak untuk mengelakkan diri dari dieksploitasi. Standard pembelajaran kita pula adalah 7.1.2 membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Yang kedua, 7.1.3 menilai impak eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat yang pertama, menyatakan 6 punca berlakunya eksploitasi kepada individu yang bersangkutan dari masalah dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara lisan atau secara latihan di atas talian. Yang kedua, kamu akan dapat menjelaskan 5 cara bagi mengelakkan diri dari menjadi mangsa eksploitasi. Dan yang terakhirnya, menyenaraikan 7 kesan eksploitasi terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Seperti biasanya, sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini, kita akan membaca doa belajar bersama-sama. Ayuh semua, kita membaca doa ini bersama-sama dengan cikgu. Tadahkan tangan kamu untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma htah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pelajar semua, kita akan mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita sekarang. Sebelum cikgu mengajarkan kamu berkenaan dengan punca-punca eksploitasi, lebih baik kita mengingat semula berkenaan sesi pengajaran kita pada minggu lepas berkaitan dengan maksud eksploitasi. Secara mudahnya, eksploitasi itu bermaksud seseorang individu yang mempergunakan atau mengambil kesempatan daripada orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan faedah untuk dirinya sendiri.
Untuk lebih mudahnya adalah seseorang individu mempergunakan individu lain bagi maksud keuntungan dirinya sendiri. Cikgu harap kamu memahami maksud eksploitasi. Sekarang kita akan melihat punca-punca berlakunya eksploitasi. Terdapat berbagai punca yang menyebabkan eksploitasi itu boleh berlaku. Eksploitasi boleh melibatkan individu, keluarga dan masyarakat. Sekarang kita akan melihat punca-punca eksploitasi kepada individu. Lazimnya, eksploitasi ini berlaku kepada individu kerana ia adalah seorang yang lemah dan penakut. Orang yang lemah dan penakut ini sangat mudah dieksploitasikan oleh individu yang lain. Mereka akan menggunakan kelemahan individu tersebut bagi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang keduanya adalah orang kelainan upaya ataupun OKU. Orang kelainan upaya ini sangat mudah dipergunakan oleh masyarakat ataupun individu yang lain bagi tujuan eksploitasi. Sebagai contoh, perkara-perkara seperti mengemis banyak dilakukan oleh orang kelainan upaya. Mereka ini dieksploitasi oleh individu-individu tertentu di atas kelainan upaya mereka itu bagi mendapatkan simpati masyarakat. Namun demikian, wang hasil daripada urusan mengemis itu tadi tidak dapat kepada mereka. Sebaliknya, diberikan kepada individu-individu yang telah mengeksploitasikan kelainan upaya mereka itu. Individu yang seterusnya adalah anak yatim atau individu yang tiada keluarga. Mereka ini sangat mudah dieksploitasi bagi tujuan mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan wang. Yang seterusnya kita akan melihat punca-punca eksploitasi daripada masyarakat. Sikap tidak ambil peduli dalam kalangan masyarakat menyebabkan eksploitasi mudah berlaku. Masyarakat pada masa ini tidak lagi mempedulikan urusan ataupun masalah jiran tetangga mereka. Mereka lebih mementingkan urusan untuk diri sendiri dan mencari harta benda untuk kemewahan. Keadaan ini menyebabkan kita sangat sukar untuk mengetahui masalah yang berlaku pada jiran tetangga ataupun masyarakat di sekeliling kita. Kita tidak ketahui bahawa berhampiran dengan kediaman kita ada anak yatim yang sangat memerlukan bantuan kita, sehingga menyebabkan anak yatim tersebut dieksploitasi oleh individu yang lain. Punca-punca eksploitasi yang berpunca daripada keluarga pula adalah desakan ekonomi keluarga. Desakan ekonomi ini bermaksud apabila keluarga itu mengalami kesusahan ataupun kekurangan wang. Jadi mereka perlu melakukan perkara-perkara yang melibatkan kesalahan undang-undang yang boleh mendapatkan wang dengan segera. Sebagai contoh, ada ibu bapa yang meminta anaknya untuk bersama-sama dengan mereka bekerja bersama-sama. Sedangkan anak itu adalah golongan remaja di bawah umur yang tidak dibolehkan untuk bekerja mengikut undang-undang negara kita. Sebaliknya, kanak-kanak atau remaja itu bekerja dan mendapat upah yang tidak sepatutnya. Yang keduanya adalah pengambilan bahan terlarang dalam keluarga. Bahan terlarang ini seperti dadah. Apabila keperluan ataupun seseorang itu memerlukan dadah itu dengan segera, maka ia akan menjadikan anggota keluarganya sebagai bahan untuk dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bermoral. Jadi, perkara-perkara inilah yang menjadi punca eksploitasi terhadap individu tertentu. Sekarang,
Mari kita lihat cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Menjadi mangsa eksploitasi ialah suatu perkara yang sangat malang. Perkara ini boleh dielakkan dengan mengetahui cara untuk bertindak. Berikut adalah 5 cara untuk mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Yang pertamanya adalah menjauhi daripada gangguan seksual. Telah cikgu terangkan kepada kamu, elakkan dari menjalinkan perhubungan dengan individu-individu yang tidak kamu kenali. Elakkan daripada menyebarkan gambar-gambar peribadi kamu kepada orang lain melalui aplikasi media-media sosial. Elakkan diri kamu daripada disentuh ataupun dipegang oleh individu yang lain bagi tujuan maksud seksualnya. Yang keduanya adalah jauhi daripada dibuli. Elakkan daripada dibuli oleh rakan-rakan kamu. Hindari daripada orang yang cuba membuli kamu. Laporkan kepada guru ataupun kepada ibu bapa kamu ataupun kepada pihak polis kiranya kamu dibuli. Yang ketiga, cara mengelak daripada dieksploitasi adalah bijak memilih rakan. Elakkan daripada memilih rakan yang boleh menjerumuskan kamu kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu dieksploitasi. Pilihlah rakan yang baik yang dapat membawa kamu ke arah jalan kebaikan. Yang keempatnya, jauhi daripada orang asing. Orang-orang yang tidak kamu kenali. Orang-orang yang kamu baru kenali pun kamu harus cuba elakkan daripada menjadi terlalu mesra. Pada masa ini terdapat berbagai-bagai media sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan sebagainya yang menyebabkan identiti kamu mudah terdedah kepada individu-individu yang mempunyai perkara-perkara yang tidak baik di dalam dirinya. Mereka akan menjadikan kamu bahan untuk dieksploitasi bagi keuntungan mereka. Dan yang terakhir sekali, cara mengelak daripada dieksploitasi adalah rapatkan hubungan kekeluargaan. Pastikan ahli keluarga kamu terhindar daripada sebarang masalah yang boleh menjerumuskan dirinya daripada dieksploitasi. Elakkan ahli keluarga kamu dari terjerumus dalam ancaman najis dadah yang boleh menyebabkan perkara-perkara lain pada masa hadapan. Kesan eksploitasi terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Kesan eksploitasi ini sangat teruk. Ianya boleh menimbulkan trauma yang berpanjangan terhadap diri sendiri, boleh memecah belahkan keluarga dan boleh merosakkan perpaduan masyarakat. Sekarang kita lihat kesan eksploitasi terhadap diri sendiri. Ianya akan menyebabkan tekanan secara fizikal dan juga emosi. Ianya juga akan menyebabkan trauma yang berpanjangan. Individu-individu yang pernah mengalami eksploitasi ini biasanya mengalami tekanan perasaan yang sangat mendalam. Ianya boleh menyebabkan trauma yang berpanjangan sehingga menyebabkan penyakit jiwa pada akhirnya. Oleh itu, kita mesti membantu individu-individu yang mengalami eksploitasi ini dengan segera. Elakkan diri mereka dari terjerumus ke dalam tekanan secara fizikal dan emosi sehingga menyebabkan trauma yang berpanjangan. Kesan eksploitasi terhadap keluarga ialah keruntuhan institusi keluarga. Keluarga juga akan mengalami kekurangan kasih sayang dan tidak bahagia. Sekarang kita lihat kesan eksploitasi terhadap masyarakat. Apabila berlakunya eksploitasi, maka tiadalah lagi keamanan dan keharmonian di dalam masyarakat kita. Masyarakat akan berpecah belah. Ketakutan dan sentiasa curiga terhadap ahli masyarakat. Inilah yang paling bahaya, terutama kepada negara kita yang berbilang kaum ini. Perasaan curiga dan syak wasangka akan menyebabkan keharmonian ini akan terjejas.
Ia juga akan melahirkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak akan peka dengan segala masalah yang berlaku di kalangan masyarakat. Jadi kamu boleh membaca ataupun melihat video ini bagi mendapatkan kefahaman yang lebih luas. Apa yang telah cikgu terangkan ini akan dipergunakan kembali apabila kamu menjawab latihan di atas talian selepas ini. Kita telah sampai kepada penamat sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini. Jumpalah lagi pada sesi pengajaran akan datang. Setelah ini, cikgu ada menyediakan soalan latihan secara atas talian. Klik pautan yang cikgu sertakan di dalam grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan. Sekiranya kamu semua mempunyai kesulitan atau masalah untuk sesi PDPR hari ini, hubungi cikgu pada bila-bila masa secara peribadi. InsyaAllah cikgu akan membantu kamu untuk lebih memahami sesi pengajaran pada hari ini ataupun untuk memudahkan kamu menjawab latihan yang telah cikgu berikan. Pesanan akhir daripada cikgu, elakkan keluar dari rumah tanpa memakai pelitup muka dan sekiranya kamu perlu keluar dari rumah, pastikan kamu mengamalkan penjarakan sosial. Jaga diri dan keluarga dari ancaman penyakit COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.